Jadi saya mulakan live hari ini dengan pertama adalah kenyataan saya terhadap Tengku Razaleigh, iaitu saya ucapkan syabas kepada Tengku Tan Sri Razaleigh Hamzah kerana berani tampil ke hadapan selaku seorang pemimpin veteran UMNO untuk memberitahu kepada UMNO dan kepada rakyat bahawasanya UMNO seharusnya tidak terlibat dengan kerajaan, atau dalam erti kata yang lain, tidak masuk akal jika UMNO terus berada di dalam kerajaan. Dan maksud berada di dalam kerajaan ialah memegang jawatan-jawatan dalam kabinet. Nah, itu bukan kenyataan saya. Itu adalah kenyataan seorang pemimpin veteran UMNO, iaitu Tengku Razaleigh Hamzah. Okey. Jadi ini saudara-saudari boleh baca sendirilah. Bukan kenyataan saya. Okey. Tapi saya setuju dan saya laung-laungkan dan saya ucapkan tahniah kepada Tengku Razaleigh Hamzah. Dah cyber trooper dah masuk nak kencing berak dekat page ni. Tak apa. Nombor 2, saya akan sekarang rungkai penipuan-penipuan yang dilakukan. Okey. Penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Saya sekian lama sudah memberitahu bahawa konsep penyatuan ummah ni sebenarnya tidak wujud. Konsep ini sebenarnya diwujudkan oleh tim A UMNO sebelum pilihan raya umum ke-14 dan diteruskan dan dieratkan lagi selepas pilihan raya umum ke-14 sebab tekanan yang dikenakan terhadap tim A, khususnya Datuk Seri Najib Tun Razak yang terpalit dengan skandal 1MDB, tekanan dari dalam UMNO dan Barisan Nasional yang inginkan Datuk Seri Najib Tun Razak letak jawatan. Jadi atas itu ditimbulkan konsep kononnya ummah perlu bersatu dan seterusnya tim A menghampiri PAS dan menggunakan alasan DAP. DAP resis ke tak resis ke itu tolak tepi. Dia guna alasan itu sebab dia tahu DAP adalah musuh PAS dan berkata kita perlu satukan ummah untuk menangkis, melawan anasir jahat DAP. Dan dari situlah timbul bekerjasama antara UMNO dengan PAS sebelum pilihan raya umum ke-14 dan kemudian konsep muafakat nasional yang kononnya atas penyatuan ummah selepas PRU 14. Tetapi banyak perkara yang pelik. Mula-mula UMNO tidak ingin mendaftarkan muafakat nasional. Jadi PAS pun terjerat. Ini saya dah jelaskan. Anda boleh rujuk kepada live-live yang lepas. Kemudian tiba-tiba ingin tibuhkan Perikatan Nasional dengan alasan kononnya kita ingin membentuk kerajaan Melayu Islam bersama PPBM. Dan PPBM juga menggunakan alasan yang sama, iaitu kita ingin bentuk kerajaan Melayu Islam bersama PAS dan UMNO. Dan atas alasan itu, PPBM keluar daripada Pakatan Harapan dan bersama UMNO dan PAS. Tetapi apa yang berlaku? UMNO tiba-tiba mengisytiharkan tidak ingin jadi sebahagian daripada Perikatan Nasional secara rasmi, tanpa berbincang dengan PAS. Mula-mula tak nak daftarkan muafakat nasional, menyebabkan PAS dilema. Sebab PAS tahu, kalau guna bendera Barisan Nasional di pilihan raya, akan dihukum pengundi dia. Kalau guna bendera sendiri pun akan dihukum pengundi dia sebab pengundi akan tanya mana muafakat nasional yang berdaftar. Jadi lepas bentuk Perikatan Nasional, kononnya nak bentuk kerajaan Melayu Islam, tiba-tiba UMNO secara unilateral mengisytiharkan tidak ingin jadi sebahagian daripada Perikatan Nasional dalam kapasiti rasmi. Jadi semua bingung. PAS sebenarnya bingung. Kenyataan rasmi PAS tak nak tunjukkan bahawa dialah penyebab muafakat nasional berpecah. Jadi itulah sebabnya dia terpaksa berpura-pura bahawa dia ni komited terhadap muafakat nasional. Sebenarnya PAS dah meluat dengan UMNO. Dah beberapa kali keluarkan kenyataan secara umum menyelar UMNO. Taqiyuddin dah kata, UMNO tidak pernah berbincang dengan kita sebelum buat keputusan. PAS 5 kali dah buat keputusan secara rasmi bahawa PAS ingin komited bersama Perikatan Nasional untuk memasuki pilihan raya umum ke-15.
Jadi UMNO cakap dia cakap bahasa lembu, PAS ni dia cakap bahasa kambing. Ha? Lain-lain lah. Okey, dan PAS dah meluat sebenarnya. Kemudian tiba-tiba UMNO dan PAS menjemput PPBM untuk masuk Muafakat Nasional. Tiba-tiba UMNO bersetuju untuk duduk bawah satu bumbung dengan PPBM dan PAS, bawah bumbung Muafakat Nasional. Padahal dia tidak bersetuju untuk duduk bawah bumbung Perikatan Nasional. Orang tertanya-tanya apa sebenarnya logik UMNO ni. Kemudian tiba-tiba, banyak tiba-tiba ni. Banyak tiba-tiba. Tiba-tiba lepas PPBM masuk, Muhyiddin pula umumkan selepas melihat parti dia berkecai, kini dah secara rasmi dah lebih 65% pemimpin bahagian, pemimpin cawangan, akar umbi sudah keluar parti untuk bersama Pejuang. Dan dijangka angka ini akan mencecah 80%. Lepas melihat parti dia berkecai, Muhyiddin yang pada asalnya berkata PPBM ingin bersama PAS dengan UMNO untuk bentuk kerajaan Melayu Islam, tiba-tiba berkata ingin pindah perlembagaan PPBM untuk membenarkan bukan Muslim menyertai parti itu dan boleh pegang jawatan. Ini bermakna konsep ini sebenarnya ada dua makna. Pertama, tak masuk akal. Muhyiddin kata dia nak keluarkan PPBM dari Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan Melayu Islam. Nombor dua, sekarang memandangkan PPBM sudah menjadi sebahagian daripada Muafakat Nasional ya, sebab PPBM dah terima secara rasmi pelawaan Muafakat Nasional. Maka Muafakat Nasional ni yang kononnya ditubuhkan atas konsep penyatuan ummah ni sebenarnya carta merbah, tak masuk akal. Penyatuan ummah apa tu? Semua boleh duduk dalam. Lepas itu, penipuan demi penipuan demi penipuan. Lepas tu Zafrul, atas desakan ahli parlimen dari BN, tiba-tiba buat dedahan. Dah ada maklumat lengkap. Orang BN tanya, terus dalam tangan dia dah ada maklumat lengkap. 101 projek, 69 bilion. Diluluskan menerusi rundingan terus oleh Pakatan Harapan. Ini sebenarnya penipuan. Zafrul tidak memberikan gambar perkara yang betul. Kemudian apabila ditekan, dia terpaksa mendedahkan senarai penuh semua syarikat, kementerian yang terlibat. Dan kementerian yang senarai di atas sekali adalah Kementerian Pengangkutan. 4.78 bilion kononnya diluluskan oleh Kementerian Pengangkutan bawah Anthony Loke, bawah Pakatan Harapan, menerusi rundingan terus. Rupa-rupanya lebih 99.9% nilai itu atau 4.75 bilion diluluskan melibatkan projek bawah pentadbiran Najib. Zafrul tak dedahkan, sekaligus bermakna ini adalah satu penipuan. Tapi akhirnya kena balik kat siapa? Kat BN. Dan kalau kita buat kajian lanjut, kita akan dapati lepas tolak nilai ni, lepas tolak semuanya, lebih 2/3 daripada nilai keseluruhan 6.61 bilion itu sebenarnya diluluskan dan dirunding oleh Kerajaan Barisan Nasional. Jadi bila kita tolak semua tu, nilai yang baki, kemudian kita lihat Kementerian Dalam Negeri yang dahulunya diterajui oleh Muhyiddin yang sekarang ni Perdana Menteri, kementerian tu terlibat dengan suku daripada jumlah keseluruhan nilai projek rundingan terus. Jadi kena kat tuan dia. Dan menteri-menteri yang ada pihak-pihak tertentu ni yang duk melaung-laungkan, pada asalnya Menteri Pakatan Harapan, dan mereka terpalit. Dan pembongkaran ini secara tidak langsung membongkarkan satu lagi perkara. Sedap, suka tak suka, sedap nak dengar ke tak sedap nak dengar, rupa-rupanya Pakatan Harapan paling kurang boros berbelanja menerusi rundingan terus dalam sejarah tanah air. Dan seperti mana yang saya dedahkan, pentadbiran yang paling boros berbelanja meluluskan projek rundingan terus dalam sejarah tanah air adalah pentadbiran Najib. Dalam 5 tahun mencecah 138 bilion. Kemudian apabila tak boleh terima kenyataan ini, orang-orang seperti Anwar Musa yang memang pakar kelentong UMNO ni, nombor 1, cuba mengalihkan perhatian kononnya ini bukan soal apa, ini soal
perjanjian janji Pakatan Harapan tidak akan buat rundingan terus. Kepala otak hang Anwar Musa. Itu janji adalah satu isu. Rundingan terus adalah satu isu. Kenyataan bahawa oleh kerana Pakatan Harapan sudah buat janji itu, maka rundingan terus itu adalah tidak betul dan melanggar undang-undang adalah satu kepalsuan terhadap rakyat. Satu lagi penipuan. Memang saya akui. Malah Tun Mahathir sendiri dah akui sepatutnya ada janji-janji tertentu yang tidak patut dibuat. Sebab kita tahu seluruh dunia there is no such thing as kerajaan tak boleh buat rundingan terus. Memang bawah kriteria-kriteria tertentu perlu buat rundingan terus. Tapi itu satu isu lain. Hakikatnya, menerusi pendedahan ini, rupa-rupanya, suka tak suka Pakatan Harapan, mereka paling kurang boros berbelanja. Dan usaha Zafrul, usaha BN yang sebelum ni beria-ia. BN malah PAS sendiri. Oh, Kementerian Kewangan bawa Pakatan Harapan boros berbelanja lah, inilah itu. Rupa-rupanya semuanya palsu. Terdedah. Pejuang kebenaran ni, dia tak kira siapa. Betul-betul, salah-salah. Han suka tak suka Pakatan Harapan, suka tak suka BN, suka tak suka PN, suka tak suka Muafakat Nasional. Hakikat kita kena cerita. Dan rupa-rupanya, segala yang diberitahu adalah palsu. Muafakat Nasional sebenarnya carca merba tak wujud. Tak wujud dari segi pendaftaran di ROS. Tak wujud dari segi konsep. Dan berdasarkan apa yang berlaku Penyatuan Umar ni tak wujud. Penipuan-penipuan perbelanjaan rupa-rupanya yang paling boros dalam sejarah tanah air adalah pentadbiran Najib. Jadi apa pun, Tim A dah menipu kita, Perikatan Nasional dah menipu kita. Saya ni tak takut nak dedahkan kebenaran. Kalau setakat berbincang kebenaran, saya disela. Maka negara ni tak boleh diselamatkan. Penjara apa? Lubang kubur pun saya tak takut. Itulah perjuangan kebenaran yang dituntut dari kita. Lubang kubur pun saya tak takut. Kau belum pernah kenal manusia macam aku. Lubang kubur pun aku tak takut untuk dedahkan kebenaran. Ya? Baik. Jadi, kesimpulannya, saya cuma nak ketengahkan kebenaran dan ucapkan syabas kepada Tengku Razali Hamzah kerana dia mengeluarkan satu kenyataan bertanggungjawab dan betul benar-benar macam berjuang kebenaran, iaitu UMNO kalau ada maruah diri yang memang tim A ni langsung tak boleh diubati, tapi kalau ada apa sejebis apa maruah yang tertinggal sekalipun, kena keluar kerajaan.